sudah sedap. Suapan kedua lagi sedap. Suapan ketiga lagi sedap. Suapan keempat lagi sedap. Makin banyak makin sedap, makin sedap, makin sedap. Mana nak berhenti? Tak berhenti-berhentilah. Itulah istilah syurga kat dunia tak dapat. Makin banyak suap makin tak sedap. Dah kenyang. Ini makin banyak makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Makin suapan yang ke 1000 bertambah lagi sedap. Jadi tak boleh berhenti. Cuma bagusnya tetap slim, tetap sehat, tetap bertenaga dan tak sakit. Okey, satu lagi ini berlaku pada beberapa orang sahabat yang mana mereka ni ketika Nabi SAW mengabarkan orang yang pergi sembahyang berjamaah di masjid ni, setiap langkah-langkahnya itu akan dikira pahala. Jadi kerana itu bila para sahabat ni ada yang mengeluh, ya Rasulullah, rumah saya jauh, susah yang saya nak pergi berjamaah. Rasulullah tak bagi mereka pindah. Ini berlaku pada satu puak, satu kaum, satu kabilah nama dia Bani Salamah. Rumahnya jauh daripada Masjid Nabawi. Sedangkan sekeliling Masjid Nabawi itu ada kosong. Dulu mereka nak pindah, nak pindah dekat sikit dengan masjid, cepat sampai. Rasulullah kata, kamu jauh ni, setiap langkah-langkah tu semua akan dikira dan akan dapat pahala. Rugilah kalau kamu pindah. Bila mereka dengar berita itu, Rasulullah SAW cakap macam itu, dan akhirnya mereka tak jadi pindah, cancel pindah. Jadi jangan bagi alasan lah rumah yang jauh. Lagi jauh lagi bagus. Walaupun masjidnya kat Taman Yu sana, tak apa, pergi dari sini, pergi juga jauh. Jangan risau, pahalanya banyak. Jadi isteri-isteri bagilah galakan pada suami pergi. Itulah kelebihan sembahyang berjamaah. Sebenarnya banyaklah kalau cerita sembahyang berjamaah. Seterusnya melaksanakan solat sunat. Seorang yang memiliki pribadi soleh ni, pribadi muslim ni, memang bereskan sembahyang kali waktu, dia tambah dengan sembahyang sunat. Kerana seorang muslim ni tidak akan menangguhkan amalan sunat yang ia mampukan, yang ia mampu lakukan, baik waktu siang atau malam. Lebih-lebih lagi waktu malam, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Dia bangun malam, sembahyang malam dengan tahajud, dan juga siangnya dengan tambah sembahyang sunat rawatib dan sebagainya, sembahyang sunat duha. Dan seterusnya dia juga menambahkan amalan-amalan sunat yang akan mendekatkan hamba kepada Tuhan dan mengangkatnya ke makam kecintaan. Itu lain Okey, contoh dalam satu hadis Nabi, kelebihan melaksanakan amalan-amalan sunat. Ini amalan sunat, solat sunat Contohnya dalam satu hadis kursi, hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya, maka aku telah mencintainya. Aku menjadi pendengarnya, menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, dan tangan yang digunakannya bekerja, kaki yang digunakan berjalan. Kalau ia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Jika ia memohon keselamatan kepadaku, pasti aku memberinya keselamatan. Maknanya apa sahaja yang diminta oleh orang-orang yang melakukan solat sunat ini akan diperkenankan oleh Allah. Apa sahaja keselamatan, kebahagiaan, Allah akan dekat dan perkenankan, makbulkan permintaan dia. Jadi alangkah hebatnya balasan kurnianya Allah berikan kepada orang-orang yang mendirikan solat sunat ini. Seterusnya menunaikan zakat. Begitu juga seorang pribadi muslim ini, apabila dia mempunyai kecukupan rezeki, pendapatan yang memang cukup sehingga sampai nisab dia, maka dia akan terus membayar zakat, tanpa berlengah-lengah, tanpa berkira-kira sayanglah duit ini, terus bayar zakat. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Inilah setelah kita bersembahyang tadi, puasa, zakat, puasa, dan lebihnya kita berpuasa Ramadan ni. Ramadan sendiri adalah bulan yang sungguh banyak berkatnya, keberkatannya, sungguh banyak fadilat-fadilatnya. Tak sama dengan bulan-bulan lain. Sangat istimewa. Puasa itu dah memang amalan yang istimewa. Kerana Allah Ta'ala bagi tahu bahawa contohnya puasa itu, kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam satu hadis kursi, kecuali puasa sesungguhnya ia adalah untukku. Puasa ni special, hanya untuk Allah, dan Allah lah yang akan membalasnya. Allah sendiri akan memberikan balasan. Nak berapa Allah Ta'ala bagi, terpulang. Dan puasa itu pula berlaku dalam bulan Ramadan. Dan orang yang berpuasa, orang yang pribadi muslim tadi, dia berpuasa tak lain tak bukan ialah kerana iman. Kerana iman.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini kita dah biasa dengar ayat. Orang yang berpuasa kerana iman dan mengharapkan pahala, nescaya akan diampuni dosanya. Inilah pribadi Muslim. Bila dia sampai bulan Ramadan, dia memang akan merebut kelebihan-kelebihan yang ada pada sesuatu masa. Kalau Ramadan, dia akan rebut kelebihan-kelebihan yang ada pada Ramadan dengan puasanya disempurnakan. Ya? Inilah sifat pribadi Muslim. Dan dia tambah lagi dengan puasa sunat. Kalau puasa Ramadan itu diwajibkan dalam Ramadan, dia tambah lagi dengan puasa sunat. Contohnya ialah puasa sunat hari Arafah, hari Ashura. Ini yang besar-besar pahala dia, yang besar pahala dia. Contohnya kalau ada satu hadis Nabi SAW ni, ketika ditanya tentang kelebihan puasa Arafah, bagi dia menjawab, puasa Arafah ini akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini Rasulullah SAW bagi kita galakkan motivasi untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Begitu juga pada hari Ashura. Hari Ashura ni setahun saja, ya. Begitu juga dengan puasa 6, ya. Puasa 6 semua kita tahu, ya, pada bulan Syawal. Dan seterusnya, orang yang memiliki pribadi Muslim ini, dia menunaikan haji, melengkapkan dia sebagai seorang Muslim. Rukun Islamnya sudah dilengkapkan, daripada sembahyang, syahadahnya tadi, sembahyangnya, zakatnya, puasanya, dan juga ibadah haji. Menaikkan ibadah haji, dilengkapkan. Walaupun belum, tetapi dia berusaha untuk menabung, menyimpan. Ya, baru-baru ni keluar dalam satu berita, seorang remaja umur 19 tahun. 19 tahun. Dia dari Indonesia, ya, Medan, Indonesia. Pergi haji. Dia ni menabung sejak kecil. Menabung, dia pergi haji tu dengan duit dia sendiri, duit dia tabung daripada kecil. Dan dia 19 tahun dia pergi haji. Bayangkan tuan-tuan, ya. 19 tahun dia dah pergi haji. Bukan mak bapak dia sponsor. Dia simpan duit, tabung sendiri, ya. Jadi kita latihlah anak kita tabung, simpan duit lebih tu bukan nak buat jajan, bukan nak beli mainan, bukan nanti nak pergi jalan-jalan. Duit ni simpan nak pergi haji nanti besok. Cuba kita latihlah itu. Daripada kecil kita dah ajar dia tentang cita-cita nak menunaikan ibadah haji. Kalau tak kesampaian pun kita, ya, mungkin umurnya pendek lah, tapi niat dah ada, tetap dikira sebagai haji juga, ya. Kerana apa? Menunaikan haji ni dalam satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal melainkan balasan syurga. Betapa besarnya lah, ya, pahala ganjaran kepada orang yang berhaji, ya, sampai balasannya syurga. Dan tak cukup dengan ibadah haji, tambah lagi dengan ibadah umrah, terutamanya umrah di bulan Ramadan. Ramadan ni mahal sikit, ya. Tak apalah, tak bulan Ramadan, bulan-bulan biasa pun boleh. Ini kawan saya dia iklan dekat Facebook, 4,800 saja. Kalau tuan-tuan nak, boleh booking nama lah. Singgah Jordan. Bukan je lebih murah, singgah Jordan lagi, ya. Mana dapat singgah Jordan 4,800? Tak dapat, ya. 4,800 ni memang paling murah lah kalau pergi umrah saja. Ini tambah dengan Jordan, singgah Jordan, ya. Singgah kita tengok laut mati kat Jordan tu, ya. Jordan, laut mati dan juga Ashabul Kahfi. Biasanya betul tak sampai berapa Jordan? Saya tak pernah sampai lagi. Seterusnya, yang paling penting, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hubungan kita dengan Allah ni ialah kita nak melaksanakan makna ibadah. Kerana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Jadi seorang pribadi Muslim ini dia cuba lengkapkan, sempurnakan diri dia dalam hal menyempurnakan ibadah. Dalam bahasa Arab dipanggil ubudiyah, ya, ubudiyah penghambaan kita pada Allah disempurnakan, ya. Kerana kita hidup di dunia ni ialah untuk beribadah kepada Allah. Kerana Allah dah beritahu dalam surah Az-Zariyat ni, kehidupan kita ni tak lain tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Macam mana kita punya hidup ni untuk beribadah kepada Allah? Sedangkan masa kita untuk beribadah ni sedikit saja. Berapa minit kita sembahyang? Berapa minit lagi kita sembahyang? 5 minit siap. Lepas tu kita dah pergi sekolah lah, pergi kerja lah, pergi universiti lah belajar. Habis masa kita banyak keluar daripada waktu ibadat.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya ibadat ini ialah seluruh kehidupan kita. Kita pergi kerja, itu ialah ibadah. Kita pergi universiti belajar, itu pun ibadah. Kita mengajar, itu pun ibadah. Kita berniaga, itu pun ibadah. Kita bersihkan rumah, itu pun ibadah. Kita pergi kebun pun ibadah. Asalkan niat kita kerana Allah. Niat kita nak dapatkan keredaan Allah. Itu dia syarat dia. Tetapi ibadah yang paling agung, yang paling hebat, yang paling mulia ialah kita nak melaksanakan syariat Allah. Melaksanakan syariat Allah, hukum Allah. Ini yang ibadat yang paling penting. Selain daripada ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji, itu ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah-ibadah yang umum ni mencakupi segala usaha kita ingin melaksanakan syariat. Contohnya macam orang perempuan tadi menutup aurat. Menutup aurat itu sebenarnya adalah ibadah. Kita jahit baju anak, baju yang menutup aurat, kita jahit tu ialah beribadah lah. Kita menjahit ibadah. Kita berniaga, kita bekerja nak berdapat rezeki yang halal. Supaya rezeki halal tu kita boleh beli pakaian untuk menaikkan sembahyang, kita boleh pergi haji. Kita bekerja itu menjadi ibadah. Kita bermain bola, bermain bola dengan menutup aurat, dan kita jaga waktu sembahyang supaya badan kita sihat. Bila sihat kita boleh beribadah, boleh sembahyang. Main bola itu juga ibadah. Jadi seluruh hidup kita ni kita nak tegakkan syariat, nak tegakkan hukum Allah, semuanya menjadi ibadat. Itu dari segi. Inilah ibadat yang paling unggul sekali, yang paling penting sekali, yang paling agung sekali. Begitu juga usaha-usaha kita untuk supaya syariat ini tertegak. Kita berjuang lah ya, kita berjuang, kita berdakwah, kita berjihad. Itulah ibadat yang paling hebat sekali. Sebab itu pahalanya lebih banyak daripada pahala kita berzikir, pahala kita membaca Quran, pahala kita duduk di masjid, iktikaf. Jika kita berjihad, berdakwah, itu lebih besar pahalanya. Kerana kita nak menegakkan syariat. Ini semua adalah tujuan untuk menyempurnakan makna ibadah. Makna ibadah. Banyak orang tak faham dia. Dia fikir ibadah ni ialah hanya kita sembahyang, kita berada di masjid, baca Quran. Sebenarnya di luar masjid pun boleh jadi ibadat. Ya, di mana-mana saja pun boleh jadi ibadat. Dengan syarat kita mengikut segala syariat. Kita menegakkan syariat dan kita niat kerana Allah. Dan seterusnya yang terakhir dan akhir. Banyakkan membaca Al-Quran. Setiap orang mesti ada Quran pribadi. Bukan kita pinjam Quran suami, Quran isteri, Quran anak. Anak pun begitu juga, kita latih mereka memiliki Quran pribadi. Dia nak pergi mana, dia pergi asrama ke, pergi universiti ke, dia ada Quran pribadi, dia bawa sendiri. Itu dia punya kan. Kerana seorang Muslim, pribadi Muslim, dia kena sentiasa berada di bawah naungan Al-Quran. Kerana daripada Al-Quran itulah dia mendapat taufik hidayah daripada Allah, mendapat terus amanat, kalimah-kalimah, petunjuk-petunjuk daripada Allah. Ya, tak ada lapik-lapik dah. Memang terus direct kita dapat petunjuk daripada Allah, amanat-amanat daripada Allah. Ya. Dan seterusnya dia menyediakan waktu yang khusus. Sediakan waktu khusus bila kita nak baca Quran, bila kita nak tadabbur Quran, bila kita nak hayati makna-makna Al-Quran, bila kita khususkan masa itu. Sehingga akhirnya Al-Quran itu akan menguasai jiwa dia, menyentuh akal dia dan menambah imannya. Kerana bila kita baca Quran ni, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman dia bila dia membaca Quran, zadatuhum imana. Mula-mula dia wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ketakutan, gerun dengan Allah. Dan seterusnya zadatuhum imana, tambah lagi imannya. Jadi kerana itu seorang pribadi Muslim dia tak boleh pisahkan diri dia dengan Al-Quran. Dia tak boleh pisahkan diri dia dengan wirid Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Jadi sebab itu kita kena baca Al-Quran ini dengan banyak. Ya, bukan kita baca satu baris sudahlah.
Satu muka sudahlah, dua muka sudahlah, sebanyak yang mungkin. Kalau Imam Syafi'i di bulan-bulan biasa seperti hari ini, dia boleh khatam 3 hari sekali. Ya, ada yang mengatakan setiap hari dia khatam. Tapi bulan Ramadan 1 hari 3 kali khatam. Bulan Ramadan 3 kali khatam, ya. Itu Imam Syafi'i. Kita khatam berapa kali? Sebulan sekali? Setahun sekali? 2 tahun sekali? Ya. Setiap, kalau boleh lah ya, setiap bulan lah, ya. Jadi maknanya 1 hari 1 juzul lah. Oke, kita tengok apa lebihnya kita kalau baca Quran. Ya. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti utrujah. Utrujah ni ialah sejenis buah yang harum, yang wangi, yang harum baunya dan enak rasanya. Itu sifat buah utrujah. Itu bandingan, ya, Nabi bagi tahu kepada orang-orang mukmin yang banyak baca Quran. Perumpamaan orang yang tidak baca Quran seperti buah korma. Buah korma itu manis tapi tak wangi. Manis lah orang mukmin kan, cuma dia tak baca Quran. Tapi kalau orang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah, rasanya sedap dan wangi, ya. Dan perumpamaan bagi orang munafik pula, orang munafik yang baca Quran seperti buah raihanah. Wangi, harum baunya, tapi pahit rasanya. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah hanzalah, yang ia tidak ada bau dan pahit rasanya. Tak ada bau dan pahit, ya. Dan mudah-mudahan kita tak tergolong dalam orang-orang munafik. Jadi berdasarkan apa yang kita dengar daripada awal tentang pribadi Muslim, di mana pribadi Muslim ni menjanjikan apa? Thayyibatan hasanah. Hasanah tadi apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, yang pertama, dan yang kedua ialah ajrahum, ya, mendapat ajar, mendapat pahala. Biasa dimakan yang malunya lebih baik daripada apa yang kita amalkan. Jadi kerana itu kita cuba membentuk, melatih diri kita dengan kepribadian Muslim. Yang pertama ialah membetulkan, menyempurnakan hubungan kita dengan Allah, dengan Rabb kita. Jadi rumusan kita pada hari ini, seorang pribadi Muslim ialah seorang yang mempunyai hubungan yang erat, yang rapat, yang dekat dengan Allah. Di mana yang pertama, imannya benar dan mendalam. Iman ni bukan makna iman percaya. Iman ni ialah kepercayaan yang menyerap ke dalam hati, yang mendorong dia untuk beramal. Itu iman, ya. Kepercayaan yang menyerap sepenuh-penuhnya, keyakinan yang mendalam, mendorong kepada amal, kepada tingkah laku, kepada perbuatan, kepada tidak tanduk. Dan iman itu ialah iman yang mendalam, ya. Yang kedua ialah amal soleh yang berdosa. Setelah beriman, dia terus disertai dengan amal, disertai dengan tindak tanduk, disertai dengan perbuatan dalam keseluruhan hidup dia. Dengan bermula dari apa? Sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia. Kemudian dia tambah dengan ibadah-ibadah yang sunat, ya, sembahyang sunat, puasa sunat, baca Quran. Tambah lagi tadi ya, wirid-wirid. Yang wirid-wirid itu masuklah maksurah. Ini semua ialah amalan-amalan yang kita lakukan untuk tujuan mendekatkan diri kita dengan Allah, menyempurnakan tanggungjawab seorang pribadi Muslim dalam bab hubungan dia dengan Allah. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan semata-mata inginkan keredaan Allah. Kita buat ni, tuan-tuan dan puan sekalian, nak dapatkan keredaan Allah. Allah sayang kita, Allah suka kita, ya, dan Allah kasihi kita. Bila Allah kasihi kita, Allah rahmati hidup kita, Allah rahmati kehidupan keluarga kita, Allah akan rahmati kerjaya kita dan seluruhnya, ya. Dan terakhir, ya, seorang Muslim, pribadi Muslim ni ialah orang yang menyempurnakan ibadah dan tujuan hidupnya. Dan kita tahu seperti mana setiap hari kita baca, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Okey, ini kita jadikan kita punya slogan, motto kita, pegangan kita. Semua lillahi rabbil alamin. Nak menyempurnakan tujuan hidup kita semata-mata kerana Allah, keredaan Allah. Jadi saya minta maaf, ya,
Segala kekurangan dan kelemahan daripada saya dan segala kebaikan itu datang daripada Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullaah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, beri kipasan Ustaz tentang bahagian pertama daripada buku kemudian seorang Muslim, iaitu bahagian pertama seorang Muslim dengan Tuhannya. Jadi insyaAllah kita doakan semoga nanti akan dapat bersambung 11 kali kan itu Ustaz, macam bahagian minggu kedua setiap bulan, setiap Jumaat. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin kalau ada satu atau dua soalan, kalau ada lah, mungkin kalau balik takut terlalu itu ada soalan-soalan yang mungkin perlu penjelasan dan sebagainya, kalau ada. Boleh ada? Ya. Sebenarnya adalah semacam dah dekat juga tak dekat pasal wanita isu dia berkenaan rompak kan. Kalau baca tulisan dia daripada blog dia, saya ada beberapa perkara lagi dan rasa apa yang menunjukkan dia tu macam ujian lah untuk dia, bukan nak tunjukkan dia tu orang yang jauh daripada Islam, dia tak selamat dia rompak gitu kan. Macam mana tak dengan keadaan mungkin rompak tu berlaku juga pada sahabat-sahabat kita kat sini kan. Jadi sebenarnya dia tulis dalam blog dia tu cara macam mana dia hadapi keadaan tu, di mana dia suami dia masa tu dia kalau siapa yang baca lah, sebabkan suami dia kata jangan tarik kain yang menutup dia macam dia berseling daripada cadar tu, kita jangan tarik hidung kan, nak menunjukkan bahawa suami tu masih jaga dia dan anak-anak dia masih hidup, dan menunjukkan dia masa tu dia mohon pertolongan Allah dan sampaikan dia sudah dan dia itu nak menunjukkan dia tahap kita rasa macam kita pun Allah alamak tu, dan kalau tak kita dengan betul nanti orang salah anggap lah. Okey, terima kasih. Isu wanita ni kita bukan pandang sesuatu musibah itu sebagai ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Ya. Yang tadi tu saya cerita wanita tu bukan kerana wanita tu, kerana bila mana masyarakat ni tak mengamalkan Islam. Saya tak ada cuma contoh wanita tu yang ramai yang kena, saya pun pernah kena. Saya tak highlightkan diri saya highlightkan masyarakat yang tidak berpegang kepada Islam, yang tak melaksanakan ni keperibadian Muslim kan. Jadi mereka ni sewenang-wenangnya mengganggu keselamatan, mengganggu keteraman awam dengan merompak, dengan mencederakan, membunuh dan sebagainya. Tapi kalau memiliki keperibadian Islam ni, insyaAllah dia bukan saja tak mengganggu orang lain, bahkan dia memastikan keselamatan diri dia, keluarga dia, masyarakat dan sebagainya. Yang itu kita nak wujudkan. Yang kita lihat Wadina ni memang satu keluarga, alhamdulillah lah ya, sedang meningkatkan diri dia, mendekati Islam. Kita tengok dia pun sanggup berhenti daripada menjadi pengacara kan, semata-mata nak mendekatkan diri dengan Allah dan Islam, menambahkan lagi kepada Islam. Dan dia memastikan keluarga dia juga ditarbiyah, dididik dengan Islam, begitu juga suami dia sebagainya kan. Jadi kerana itu ini sebagai satu apa yang berlaku sebagai satu dugaan. Dan cuma kita apa reaksi kita? Reaksi kita ialah kena segera memberikan sokongan kepada beliau, memberikan kekuatan dalam mengarungi dugaan yang seperti ini kan. Cuma saya lebih nak bercakap isu beliau ni ialah bukan isu sesuatu apa kemalangan itulah ya, apa kesilapan dia dan sebagainya ya. Tapi saya nak cakap tentang isu masyarakat kita yang tidak melaksanakan syariat Islam ni. Jadi akhirnya mereka banyaknya jenayah-jenayah yang berlaku. Jenayah-jenayah yang berlaku akibat daripada personality ataupun kepribadian Muslim ni tak berlaku. Ya? Tapi kalau semua masyarakat ni mengamalkan akhlak Islam daripada Islam, insya-Allah selamat. Ya? Kita hidup selamat aman. Ya? Tak ada gangguan apa-apa. Ini setengah-setengah tempat aman ni terpaksa malam-malam berkawal. Panggil apa yang kawan malam-malam tu? Rela ya, rela.
KRT mereka terpaksa gerakkan supaya tak malam-malam berjaga semata-mata nak mengelakkan daripada ancaman-ancaman daripada penjenayah ini. Inilah akibat daripada bila masyarakat ini tidak berpegang pada Islam. Ya, wallahu alam. Jadi kita tuan-tuan pada hari pada malam ini sebenarnya tak lain tak bukan ialah nak latih diri kita, bentuk diri kita, tarbiah diri kita supaya menyempurnakan kepribadian Muslim dan kita memastikan hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita dalam pemeliharaan inayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada satu lagi. Salam. Soalannya, mana lebih afdal bagi seorang suami lelaki yang telah berkeluarga untuk salat berjemaah bersama keluarganya di rumah ataupun jemaah di masjid? Okey, terima kasih. Mana yang lebih afdal? Siapa boleh jawab? Mungkin ada abang-abang pakcik-pakcik yang boleh jawab. Dari segi afdal tentulah sembahyang berjamaah di masjid lah. Tanya lebih afdal lah kan? Ya? Kerana sembahyang berjamaah di masjid itu langkah-langkahnya pun dapat pahala. Tanpa kita berjaya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Kerana kita di dalam masjid kita boleh berkenalan, boleh jumpa masyarakat, boleh berbincang-bincang. Dari segi afdal, kalau tanya dari segi afdal lah tentulah sembahyang berjamaah di masjid itu lebih afdal. Dan kita lihat Nabi SAW sangat menitik beratkan soal sembahyang jemaah di masjid ini, sehingga siapa yang di kalangan para sahabat yang tak pergi masjid untuk berjemaah ini, Nabi suruh panggil, tak pergi juga kita bakar rumah dia. Maksudnya sangat serius lah Nabi dalam bab sembahyang berjemaah ini. Cuma dalam isu suami isteri, khususnya yang berkahwin lah, jadi lebih baik kalau nak mengintimkan, merapatkan, mengeratkan hubungan suami isteri itu sembahyang berjemaah lah. Jadi jangan suami sembahyang seorang-seorang, Allah Akbar seorang-seorang kat bilik, isteri tengah kat dapur ke, tengah jemur pakaian ke, suami sembahyang seorang-seorang. Ya, tunggulah isteri siap semua jemur ke, basuh ke, masak ke, kita sembahyang sekali berjemaah. Itulah bagusnya. Dan kalau dah ada anak, kita kerahkan anak sembahyang sekali berjemaah. Suami jadi imam, isteri jadi makmum, dan anak semua jadi makmum. Susun anak-anak yang laki baris depan, anak-anak yang laki, maknya baris belakang. Walaupun dia mak, tapi oleh kerana dia tak nak dia perempuan, dia kena belakang juga kan. Jadi itu satu bentuk latihan kita nak wujudkan sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang soleh, solehah. Kita latih anak-anak kita sembahyang berjemaah. Ya. Cuma janganlah sembahyang 5 waktu tu 5 sembahyang kat rumah. 5 waktu tu sekali-sekali tu kita suruhlah suami kita sembahyang jemaah di masjid, subuh ke isyak ke, kita suruhlah ke masjid. Jangan 5 tu terus kat rumah. Ini pendapat saya lah ya. Demi untuk mengeratkan hubungan suami isteri, sembahyang berjamaah suami isteri itu sangat-sangat diutamakan lah. Cuma janganlah 5 dalam satu hari kena ada lah. Utamanya sembahyang subuh, utamanya sembahyang isyak. Yang lain-lain tu mungkin zuhur asar tu mungkin sembahyang tempat kerja lah ya. Kerana hubungan suami isteri juga perlu kita jalinkan dengan sembahyang jemaah. Ya, Allah. Boleh tak? Boleh tak boleh jemaah? Alhamdulillah, saya mungkin jadi kalau ada satu lelaki tak ada salah. Tunggu perjumpaan satu lagi, insyaAllah. Ya, alhamdulillah ada ucapan jazakallah khairan kepada Ustaz Fahmi yang telah bersama berkongsi tentang topik seorang Muslim yang dengan Tuhannya, kepada buku kepribadian seorang Muslim. Dan insyaAllah seperti yang halangan mingguan yang akan diteruskan insyaAllah untuk pada minggu hadapan oleh Ustaz Mazuki Muhammad dengan tajuk yang lain pula insyaAllah. Tapi tajuknya keluarga, lebih kurang sekitar juga pada keluarga insyaAllah.
Ya, silakan YDP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah minggu depan Ustaz Zulki akan membawa buku Tarbiyatul Aulad. Dia basically sebab kita tengok ramai lagi yang Indonesia akan ada anak kan. Jadi untuk mentarbiah anak, macam zaman kami dahulu tu tak ada buku-buku panduan ni. Orang kena try dan error Ustaz zaman dulu untuk mentarbiah anak-anak. Tapi insyaAllah kita akan bahagian pertama tu amat relevan kepada orang-orang yang belum kahwin lah. Macam mana nak dalam tahap pertabian anak-anak ni bermula daripada memilih ayah dan ibu anak-anak. Dia akan jadi buku yang ditulis oleh Abdullah Nasir Ulwan, iaitu Tarbiyatul Aulad. Jadi kita akan tengok bukan perkara yang sesuai untuk dibincangkan dalam majlis insya-Allah. Bagaimana pada Dr. Radin. Jadi seperti yang Ustaz sebutkan tadi, insyaAllah pada minggu datang kita datang bersama kawan-kawan, ajak kawan-kawan, saudara-saudara, jiran-jiran kita sama insyaAllah. Jadi oleh masa pun dah lewat, saya rasa kita akan akhiri halaqah pada minggu ini. Dan bagi pihak pengajar, saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat, setiap Jumaat 9 malam. Walaupun mungkin sekali isyak lewat sikit, kita mungkin lewat sikit lah, mungkin 9.10 baru mula. So dengan itu kita akhiri perjumpaan kita pada malam ini, membacakan tasbih kepada Rasulullah. Assalamualaikum.